Dosa yang ke-43, iaitu memutuskan hubungan kekeluargaan. Ini satu dosa besar juga dia. Dia berkait dengan silaturrahim juga. Dan hal ini lebih berat lagi sebab silaturrahim itu, putus itu berlaku, silaturrahim itu putus dengan kaum keluarga. Kekerabatan. Cuba tengok dalam tajuk ni dia buat, memutuskan silaturahim dengan aqarib. Aqarib ni makna keluarga dekat, adik-beradik, sepupu dekat lagi tu, pak saudara. Itu dekat. Mana sedangkan hubungan silaturahim ini dengan orang lain pun wajib kita jaga. Tak boleh kita putus terkandung sama-sama orang Islam. Dengan orang kafir pun ada kaedah silaturahim dengan orang tidak Islam. Hadirat orang kita ni kena ubah banyak perkara hubungan dengan masyarakat ni, banyak perkara. Kita kena semok semula hubungan kita orang Islam dengan orang tidak Islam. Banyak perkara perlu kita ubah, perlu kita perbaiki. Kalau tidak, kita kekal dalam keadaan tidak menarik cara hidup umat Islam kita. Dengan orang tidak Islam macam mana? Cara kita nak berhubungan dengan mereka. Dia ada cara dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham." Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, wal arham, dan hubungan rahim. Hubungan rahim ni hubungan kekeluarga. Kena jaga molek. Cuba tengok ayat Quran. Takutlah kamu kepada Allah. Siapa Allah tu? Alladzi tasaalu nabi. Iaitu Tuhan yang kamu minta. Minta doa. Bila kamu minta sesuatu ke doa orang Islam, dia akan sebut nama Tuhan. Tak seru ayat lah. Sekecil mana permintaan dia pun. Kita ni orang tak panggil doa dalam Islam kita ni kalau tak sebut nama Tuhan. Kita nak minta ke? Nak minta supaya dapat isteri yang baik, dapat suami yang baik, dapat anak yang soleh. Mesti kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Mesti sebut paling kurang Bismillah. Kita akan sebut nama Tuhan. Itu maksud dia ni. Tuhan itulah. Kamu kena takut. Dalam bab apa ni? Bab rahim ni. Bab jaga hubungnya keluarga ni, kamu kena takut Tuhan. Apa maksudnya? Maksudnya hadirat, kalau seseorang itu tidak jaga hubungnya dia dengan keluarga dia, dia memutuskan, bahkan kalau dia menganggap halal memutuskan hubungan itu dosa besar tu. Boleh jadi kafir. Boleh jadi kafir. Kalau dia kata halal kita memutuskan hubungan dengan tidak alasan syar'i, dia kata halal, itu boleh jadi rosak akidah. Siapa tahu tu? Baik, seterusnya dalam surah Muhammad ayat 22 hingga 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fahal 'asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullah fa asammahum wa a'ma absarahum." Maka apabila sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan. Kamu akan buat begitukah kalau kamu ada kuasa? Tanda saat itu. Kalau mereka buat begitu, kalau kamu buat begitu, sebenarnya mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah. Lalu dibuat tuli, lalu dipekakkan telinga mereka dan dibutakan penglihatannya. Apa maksudnya? Mana seseorang yang tidak jaga hubungan, kih-kih kecil pun jadi putus hubungan. Dia tak jaga, bahkan tidak ada usaha nak memperbaiki hubungan, tidak ada usaha nak mengekalkan hubungan yang baik itu. Tak ada usaha. Bahkan suka sangat balah, bertelingkah. Kalau kecil pun tak patut balah bermasuk muka, kutuk-ngutuk, keji dan sebagainya. Orang lagu ni Allah akan hilangkan nikmat pendengaran. Dia tak akan dengar benda molek. Jadi sebab bila dengar perkara kebaikan pun tidak tertarik hati kepada kebaikan. Nampak perkara baik pun tidak tertarik hati. Jadi seolah macam buta mata. Cuma hak jahat-jahat saja dia nampak, tertarik pada perkara yang jahat. Berat tu hukuman tu. Nabi SAW juga bersabda, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturrahim, khususnya kepada keluarga dia. Dalam riwayat lain Nabi bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia menyambung hubungan kekeluargaannya.
Jadi kalau kita tengok di sini, hadis ni hadis Bukhari Muslim. Cuba hadirat fikir. Mana menyambung silaturahim dan jaga silaturahim dikaitkan kepada beriman kepada Allah di hari akhirat. Apa maksud? Maknanya hadirat, kita jaga hubungan silaturahim termasuk dalam cabang iman yang besar. Itu maksudnya. Dia termasuk dalam cabang iman yang besar. Bukan ranting, tidak. Tapi cabang iman yang besar. Ataupun dalam istilah lain boleh kita sebut jaga hubungan silaturahim supaya tidak putus, dan kalau nampak ada retak dan sebagainya kita cuba perbaiki. Ini termasuk dalam mukammil iman, penyempurna keimanan juga. Termasuk dalam mukammil iman, penyempurna iman. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda dalam riwayat lain, innallaha khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum qamatir rahim faqalat hadha maqamul a'idhi bika minal khati'ah qala na'am ama tardaina an asila man wasalak wa aqta'a man qata'ak qalat bala. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, sesungguhnya Allah menciptakan makhluk, sehingga apabila Allah selesai menciptakan makhluk seluruhnya, maka berdirilah rahim. Rahim di sini makna silaturahim. Padahal kita kata sekarang ni dalam kehidupan kita sekarang, bila sebut hubungan itu benda yang abstrak, benda yang maknawi, bukan bersifat fizikal. Tetapi di hari akhirat sesuatu yang abstrak semasa hidup di dunia, dia boleh jadi berfizikal. Ada jasad, dia boleh bercakap, ada suara. Seperti neraka, boleh bercakap. Sehingga dia hulur, dia angkat kepala dia, neraka. Nampak tengkuk dia dalam riwayat. Macam mana neraka boleh? Allah boleh buat. Surah Baqarah boleh berhujah, bela pembaca dia. Padahal surah Baqarah ni dia bukan dia bukan fizikal seperti manusia. Tapi Allah boleh buat begitu. Amalan-amalan ni dia boleh bercakap di hari akhirat. Macam mana? Wallahu a'lam. So kata radio boleh mengeluarkan suara tu tidak pelikkanlah. Kita ingat kita boleh kecek dak je MP3 pun boleh. Telefon pun boleh subit suara kok mana. Lepas tu jauh pula tu duduk Mesir. Kalau nak kira naik kapal terbang berapa jam? Tiba-tiba boleh cepat ketemu, delay tak ada, sikit sangat delay tu. Tak pelik. Manusia boleh buat gitu. Tuhan dagilah lebih daripada tu. Kepuyuh kita boleh jadi, tak tahu, tak ada sebutlah hari nak ayatnya. Boleh jadi kepuyuh kita pun jadi tu. Dia kata hamba dia ambil tabung masjidnya tak pecah piyuh itu. Aku ingat sikit dia pecah lah kalau waktu pecah. Malu kepuyuh tu. Tak ada sebut dalam hari yang silap tu selora. Nak ayat kadang-kadang silap-silap hari bulan tu. Makna pada anggota tu dah lah disebut dengan tangan dengan semua ni boleh bercakap semua. Kukuk pakaian kita jadi saksi menghentam kita juga. Kena ingat kita Allah boleh buat gitu. Tak ada tahu ya biar kasutmu kecek misalnya. Tuhan boleh buat. Tak ada pelik tu. Dah kalau setiap urat-urat kita setiap ni apa bulu roma kita pun boleh bercakap dalam hadis sebut. Wa syahida syahidun min ahli, mana anggota dia sendiri jadi saksi menentang dia di hari akhirat. Jadi rahim tu dia akan bangun dan dia berkata, akulah sebagai penjagamu dari terputusnya hubungan kerabat. Akulah sebagai penjagamu dari terputusnya hubungan. Maknanya rahim itu dia akan bercakap, dia kata saya lah yang menjadi penghubung sesama manusia. Tu. Maka Allah berkata benar, betul? Ya, betul. Maka Allah pun bagi muka pada rahim. Allah beri kelebihan pada rahim dengan bertanya, apakah engkau tidak reda ketika aku menyambungkan hubungan dengan orang yang telah menyambung hubungan denganmu? Apakah kamu mahu orang yang melakukan hubungan sama manusia, maka aku melakukan hubungan dengan mereka? Apakah engkau hendak aku memutuskan hubungan dengan orang yang memutuskan hubungan denganmu? Maka rahim kata, tentu aku nak begitulah. Itu terjemah lebih itu lagi. Saya nak begitu. Maknanya dasar kepada hadis ni, orang yang suka memutuskan silaturahim, dia hadis ni hadis Bukhari Muslim, seolah dia berhujah di hadapan Allah kepada orang yang suka sangat memutuskan hubungan silaturahim, dia minta kepada Allah supaya Allah hukum orang itu. Itu maksud dia.
Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'u lahu fi athari falyasil rahimah." Sesiapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menghubungkan tali silaturahim sesama keluarga dia dari lain. Hadis ini Bukhari Muslim. Cuba tengok, kita buat baik dengan orang, jaga hubungan, di dua perkara kita dapat. Rezeki kita, Allah akan buka rezeki untuk kita. Bila Allah buka rezeki, tak ada siapa pun boleh tutup rezeki kita. Kadang-kadang kita tak sangka. Mungkin kita tak kaya, tapi kita tidak susah je lah. Kita boleh derma, boleh khairat, boleh bagi pada ibu bapa. Ada sahabat sakit, kita boleh bagi. Jangan pula kita tak tahu, sahabat kita duduk tengah sakit, duduk tengah susah, tak tahu. Kena tahu tu. Kena tahu. Supaya kita boleh bagi sumbangan kepada dia. Dari segi rezeki. Bila Allah buka, tak serusing. Tak ada seorang pun boleh tutup rezeki tu. Yang kedua, panjang umur. Saya nak sebut sini hadis. Dalam hadis dia sebut panjang umur dengan istilah gini, wa yunsa'u lahu fi athari. Yang ini dipanjangkan kesan hidup dia. Kalau terjemah gitu lagi nampak. Dipanjangkan kesan hidup dia. Mati dah dia tapi masih ada lagi kesan dia. Supaya ni kita kata dah Imam Zahabi ni. Imam Zahabi misalnya. Ini antara kesan hidup dia. Kita baca setiap hari. Mati lama dah dia. Tapi masih lagi kesan hidup dia. Dia boleh pahala sampai bila-bila. Kiawai Kelantan kita, dia guna bahasa. Dia bekah hidup ni. Bahasa Kelantan. Walaupun mati boleh oleh kerana banyak jasa dia bekah hidup kita. Walaupun dia mati, tetap dia boleh pahala lagi. Sebab apa? Banyak kebaikan dia. Orang dapat manfaat lagi selepas dia mati. Enggak tulis kitab. Baca kitab Imam Zahabi ni berapa ratus tahun tu. Imam Zahabi dekat berapa? 1,200 tahun. Kita duduk tengah baca lagi kitab dia. Ni yunsa'u fi athari. Walaupun dia mati, kesan masa dia hidup masih ada, kita boleh manfaat lagi. Tak kau pahala besar. Saya nak osmek. Biarlah saya sebut dah. Tengok, kita pergi ke Masjid Madinah tu. Ada tanah dia dalam masjid. Hak dia wakaf. Tu, wa yunsa'u fi athari. Mana Allah panjangkan kesan hidup dia. Tetap boleh pahala banyak mata. Tak ada cuti tu, ada masjid tak tutup 24 jam. Orang semaya sama situ. Pahala banyak mana tak tahu. Muka orang ada sama, orang nak curi payah. Masjid ni tak boleh buat gitu. Tebal muka sama dia licin masjid. Kapek punya ayat lagi. Tak boleh. Sebab tu dia kena koci. Dia koci pun penjara masjid. Memang surah macam penjara. Setengah tu ada tepat bilik email tu cilin tu konkrit. Tepat situ nak sipai duit ke apa dia konkrit habis. Buat apa tu? Dia tak boleh masuk ke ni, naik ke bumbung tu. Orang curi tu main. Payah nak masuk neraka tu nak. Mana kena usaha lebih juga lah nak masuk neraka pun. Kita ingatkan nak masuk surga yang payah. Dia puas hati. Tu terjemah tu. Cuba hadirat kena garis. Wa yunsa'u, mana dipanjangkan kesan hidup dia. Mana kalau orang jahat pun gitu juga. Dia buat orang jahat. Siapa orang jadi susah. Walaupun dia mati, orang susah lagi. Boleh dosa juga. Walaupun mati pun. Tu kesal juga tu. Sebab apa hadirat? Ni saya ambil satu terjemah. Bila buat amalan tertentu jadi panjang umur. Apakah umur tu dipanjang ke kesal umur tu? Saya ambil satu terjemah dan ini antara pandangan yang hebat lah. Sebenarnya kesal umur tu. Misalnya kita misalnya kerajaan, kita kata kerajaan, dia buat satu program kebajikan untuk rakyat. Rakyat dapat menikmati kebaikan dia tu. Kalau banyak kesal dia jadi orang jadi pandai tu, dia mati berjuta-juta rakyat tu jadi boleh ambil manfaat daripada dia. Dia mati lama, dia tetap boleh pahala besar pemimpin. Sebab tu pemimpin politik kalau dia betul-betul ikut kehendak agama, dia lebih besar daripada kita. Jauh dah pahala dia. Tapi kalau dia jenis korup, dia jenis tidak baik, dia banyak melakukan perkara mungkar, dia dapat dosa besar juga. Na'udzubillah. Begitu. Baik. Yang terakhir sebab kita dapat signal kena landing awal ini. Jadi kita ambil sikit lagi. Tak apa. Cuba tengok lagi. Nabi bersabda lagi ni. Ar-rahimu mu'allaqatun bil arsh. Taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Rahim itu digantung di arasy. Jangan tanya saya lah lagu mana rahim itu bunyi. Boleh gantung nah pula
Nah, ini Allah Subhanahu wa taala dia boleh buat. Arash itu digantung, rahim itu digantung di arash Allah. Maksud digantung ni apa? Diberi keistimewaan. Boleh duduk di bawah arash Allah. Lalu rahim berkata, sesiapa yang menyambungkan hubungan denganku, yakni tidak memutuskan silaturrahim, maka Allah menyambung hubungan dengannya. Dan sesiapa yang memutuskan hubungannya denganku, maka Allah akan memutuskan hubungan. Ini ingat, hadis umpama ini isyarat kepada seorang itu tak akan dapat rahmat Allah di hari akhirat bila Allah putuskan hubungan silaturahim dengan dia. Dalam sebuah teks lain disebutkan bahawa Allah berfirman, ni hadis kursi ni. Hadis kursi ni. Yaqulullahu ta'ala man wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha batattuh. Sesiapa yang menghubungkan silaturahim, pasti aku akan berhubung dengannya. Dan sesiapa yang memutuskan silaturahim, aku akan memutuskan hubungan dengannya. Ni kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati. Kita ni, saya bimbang juga sebab banyak juga kerana perbezaan parti politik pun boleh jadi putus hubungan, perbezaan perniagaan pun boleh putus hubungan, persaingan adalah perniagaan boleh putus hubungan. Banyak sebab boleh putus hubungan. Kerana dengki boleh putus hubungan. Banyak sebab, bukan politik saja. Banyak sebab. Kena berhati-hati lah. Kalau sebab putus itu bukan kerana Allah, maka dia berdosa besar. Dia berdosa besar. Jadi kena berhati-hati. Okay, saya nak ambil yang ni lama kita tinggal. InsyaAllah pada petang ni kita akan sambung perbincangan pada tajuk yang ke-43, iaitu dosa besar yang ke-43, iaitu memutuskan hubungan kekeluargaan itu. Pada minggu lepas kita telah bincang tajuk ini, cuma tak habis lagi. Jadi insya-Allah pada petang ni kita akan sambung pada muka surat 303. Muka surat 303. Yang mana perbincangan kita masih lagi berkaitan dengan dalil-dalil yang telah dibawakan oleh Imam Zahabi untuk menyabitkan bahawa hubungan silaturahim, khususnya hubungan keluarga itu adalah termasuk dalam kewajipan, fardulah kita kata, ataupun kewajipan seorang Muslim yang wajib dia jaga. Mana memutuskan hubungan silaturahim ni, kalau bukan dengan sebab agama, berdosa besar. Berdosa besar. Misalnya dalam firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 25, Allah berfirman, "Walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah walahum su'ud dar." Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkan janji itu dan memutuskan apa yang diperintahkan oleh Allah agar disambungkan, dan mereka melakukan kerosakan di muka bumi, maka hukumannya mereka akan memperolehi kutukan dan tempat kediaman yang sangat buruk, yakni neraka Jahannam. Jadi dalam ayat ni simple saja, jelas saja. Antara hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan melanggar janji, yakni melanggar hukum-hukum yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab seseorang bila dia mengucap dua kalimah syahadat, itu merupakan satu perjanjian antara dia dengan Allah untuk melakukan apa yang Allah perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Itu sebenarnya antara maksud la ilaha illallah itu, Muhammad Rasulullah. Tiba-tiba dia langgar, dia mungkir janji itu. Yang kedua, dia memutuskan apa yang telah diperintahkan oleh Allah agar disambungkan. Inilah tajuk kita bincang ni. Hubungan silaturahim tu, khusus dengan keluarga tu, wajib, kena jaga. Cuba elak daripada berlaku sesuatu perkara yang menyebabkan putus hubungan tu. Kena elak lah. Kena elak. Tiba-tiba dia langgar perjanjian itu.
Mudah-mudah saja dia memutuskan hubungan dengan sebab-sebab kecil, sebab yang tidak masalah pun jadi putus hubungan, timbul perasaan benci sesama Islam. Ini merupakan perkara yang besarlah. Yang ketiga, mereka juga melakukan kerosakan di muka bumi. Tiga perkara. Kerosakan ini banyak jenis lah. Kalau dia terlibat dengan pembalak, dia tebal balak, tidak mengikut jadual yang betul, tidak mengikut kaedah, menyebabkan berlaku kemusnahan kepada ekosistem alam ni, kita kata dah rosak habis dia punya, kita kata menyebabkan berlaku pencemaran terhadap sungai. Dah susah masyarakat yang hidup di sekitar itu termasuk dalam mufsid, orang yang melakukan kerosakan di muka bumi. Jadi tiga perbuatan ini yang disebut oleh Allah dalam ayat 25 surah Ar-Ra'd ni, di ujung ayat ni, orang yang buat begini, ulaika lahumul la'nah, mereka mendapat laknat daripada Allah, dan juga di hari akhirat mereka akan dihumban. Tempat kediaman mereka nya adalah neraka Jahannam. Su'uddar itu tempat tinggal yang paling buruk tu, maksudnya neraka Jahannam. Itu tempat kesudahan mereka. Jadi kena berhati-hatilah. Jadi bila kita baca ayat Quran ni, kita kena guna ayat ni sebagai cermin diri kita. Apakah aku ni ada tersilap melakukan tiga perbuatan ini? Ada ke tidak? Kena tengok diri kita dulu. Kalau ada, kita ambil peluang sebelum mati ni, kita cuba perbaiki. Sebab dia kesan dia sangat berat lah. Mana di dunia ni dapat laknat. Laknat ni mana tak dapat kebaikan lah. Kalau saya terjemah dalam bahasa mudah, seseorang yang dilaknat oleh Allah, maknanya mereka itu dijauhkan daripada rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat ni apa? Apa maksud rahmat? Setiap apa yang kita perlukan di muka dunia. Boleh jadi bukan semua Allah tarik. Bukan semua Allah tarik. Boleh jadi anak dia zahirnya nampak anak dia masih lagi patuh pada dia, hormat pada dia, tapi dari sudut lain. Dari sudut lain. Allah bukan tarik semua. Kalau tarik semua, matilah manusia. Ya, Allah bukan tarik semua. Dia tarik satu saja. Apa dia? Isteri tidak hormat pada dia. Allah tarik tu. Perasaan isteri tu jadi benci. Tengok pada tu lelaki dia nak mutah. Kelih tu kat serabut pun lalu. Kecek pun tidak guna bahasa yang menunjukkan mahabbah, cinta. Tapi keluar patah-patah perkataan, ia menyakitkan hati. Kenapa? Hasil daripada Allah tarik rahmat, rasa hormat, rasa kasih saya. Isteri saja pada dah nak serabut perut tu. Menyebabkan nak balik rumah pun jadi masalah, duduk tempat kerja pun terganggu, saja Allah tarik. Isteri tidak hormat pada dia. Cukup dah. Untuk Allah SWT menyeksa batin seseorang itu. Ingat saya sebut sebelum ni. Tapi orang ni dia nikah dua. Dia nikah dua. Jadi bila dia nikah tu, isteri dia benci, anak dia benci, anak-anak dia benci depan mata saya sendiri. Depan mata saya sendiri. Bila dia masuk tu, bila dia kecek, anak pun guna bahasa Sindi dia. Pakai sup Sindi dia. Ayah dia malu sangat, dia ajak saya tubik minum air luar lagi tu lah ustaz. Lepas tu saya nak balik lah ke mana rumah. Setahu tu ya lain dia. Tu saya kata hak ni payah ni. Payah ni nak buat ni. Dia minta saya nasihat, kata payah ni. Sebab kita nak nasihat isteri dia tu, laki dia tu setahu mana. Bapus isteri je banyak perkara tidak nak jadi kaunselor ni bukan mudah. Silap-silap makan napa bini je. Yang main besar tu mau tangan kita kelih tu dak. Payah dia tak. Cuma saya nak ambil dalam konteks ni, bila Allah tarik hak tu dia tarik. Padahal jiran tak ada apa-apa dengan dia. Dia boleh teruskan kerja tapi dia jadi terganggu. Emosi dia terganggu apa? Kerana keluarga dia. Tu. Nak buat macam mana payah dia. Dan dia mati pun mati di rumah keluarga dia. Isteri dia tak mahu. Tak cerai. Dia tak mahu cerai isteri sebab anak dia pun besar-besar. Saya kata sudahlah, kata berat ni kena lagu ni. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak hina seorang, kita pun tidak tahulah apa masalah sebenarnya. Cuma dah dia minta saya tu, kita pun tanyalah sikit maklumat tentang dia dengan jiran-jiran dia. Dia pun ada masalah juga manusia. Dia ada kelemahan dia lah. Backing. Backing tu tak apa lagi. Isteri dia boleh jadi ni kau seorang pun. Tu hati-hati. Kena hot tu sah. Jadi isteri dia pun tak ada, dia hilang rasa hormat. Bila hilang rasa hormat dia jadi gitu.
Saya tengok boy kata aku tak boleh hidup lagu ni. Bila klik rumah tu, alah. Naik atas rumah tu bini tak kata apa sebenarnya. Dia buat cara dia anak, buat cara dia bini. Malu dah street dia situ. Kita kalau klik je, baru siapa? Dah tanya, panggil abang ke? Peminum air orange lah, lu rasa kata gitu dah. Sejuk. Ni dak dia atas tahu. Kecek pulak sini. Ni. Tu atas dunia. Allah bui jadi gitu dah. Cuba bayangkan macam mana. Banyak hadirat kita tengok atas muka dunia bila Allah tarik kebaikan seorang tu. Ni ada seorang cikgu. Dia cikgu ni ialah cikgu, kira-kiranya cikgu dia ni guru di segi profession perguruan dia tu diiktiraf dapat anugerah lah guru terbaik. Isteri dia pun saya jumpa, minggu lepas saya jumpa isteri dia meninggal dunia. Ni kita tengok kenapa jadi gitu. Ni kita sebut secara umum lah. Ni ma'ruf bahawa dia ni antara orang yang tidak hormat pada bapa dia. Allah tarik macam mana dia. Saya nak sebut mudah dia. Ni secara umum tidak ada secara pun tak kenal saya, bukan nak maksud nak memberi gambaran buruk pada individu tertentu, cuma secara umum. Tapi saya tahulah, saya kenal lah. Allah buya anak jatah dia ni kira-kira semak lah tidak. Tapi kena penyakit isak dadah ni. Mati kita. Patut anak perempuan dia memang dia ni comel. Dia suami isteri pun comel. Anak dia tu terlibat dengan bos dia. Lepas tu sore lagi anak perempuan dia nikah, lepas nikah baru tahu rupanya menantu dia jenis tubik J, masuk J tubik J. TV plasma besar tu maunya jual tu. Jadi cuba bayangkan macam mana suasana keluarga tu. Piti banyak. Boleh pergi Mekah dia tahu. Puas-puas pergi Mekah, pergi lawak negara-negara lain. Ibu bapa tak hantar pergi ke Mekah. Menyebabkan ibu bapa dia sedih. Dia kata betul anak dia kata. Dia nak pergi masuk universiti dulu aku jual tanah 2 keping. Mak dia ngukit lah. Sedih. Tu hadirat. Kadang-kadang bila kita buat buruk pada seseorang ni, Allah tarik dalam bentuk gitu. Susah hati juga. Na'udzubillahi min dzalik. Lepas tu seorang lagi pergi tak klik-klik anak dia. Tak tahulah klik ke tak. Lama pun belah tahun tak klik. Tu tengok tu. Anak beberapa orang. Lah ni tinggal seorang ke 2 orang duduk dengan dia. Hak lain tak tahu mana. Mati kita ada. Hak tu dah hadirat. Jadi bila kita tengok tu kita tidak perlu kita nak caci cerca orang. Kita kena istighfar. Minta berlindung kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Itu Nabi ajar. Kita berlindung, ya Allah, lindungilah aku daripada berlaku begitu pada aku. Kalau berlaku gitu kalau kita sebut dalam bahasa Kelantan, tak habis makan. Sedih. Saya jumpa minggu lepas lah, saya balik minggu lepas jumpa dia. Saya tegur dia. Rupanya anak dia tu nikah lain dia, kata banduai tadi tu. Nikah lain, boleh cucu lain kecil lagi. Kita tengoklah. Tapi nampak dia tu nampak tenang sikit, tidak seperti dulu. Kalau begitu hadirat, boleh jadi ada lah tu kesilapan dia buat tu. Hak jelas nampaknya dia sangat tidak beradab dengan ibu bapa dia. Hak tu memang semua makruf dalam kampung itu. Hak tu memang orang tahu. Tu. Banyak dengan dia sekaya tu. Mak dia boleh lagi duk jual di lorong. Ada di kapok jual-jual barang-barang dia tanis di lorong di dekat dengan Japah ni ada kan lorong tempat jual itik sekati kan. Nama dia lorong tu? Nama dia? Kedai Pinang kau? Dekat jual orang tua junior atas kepala tu. Kedai Pinang ni? Saya pun biasa kita pergi situ tengok ada mak dia. Sedih kita tengok. Anaknya kaya jangan kira lah. Siapa bila dia nikah anak dia besar, dia boleh beli kereta kancil. Orang besar-besar lagi kan, tidak ngeles 10 rial ni, 100 rial pula. Boleh beli kereta kancil. Besar dia. Mak dia nya gitu ya. Siapa mak dia menangis. Mak dia mati di benda. Mak dia meninggal di benda. Dia tengah bekerja setua tu. Sedih saya. Saya pergi, Allah nak jatuhi mata kita. Siapa orang kampung kata gigi palsu tak ada nak pecah. Siapa begitu sekali hadirat. Ni kita tengok sebab tu dengan ibu bapa ni hadirat. Dia tak boleh sensitif sangat dalam agama kita. Manusia paling baik lah sebenarnya di muka dunia. Ibu bapa tak ada satu ayat orang lain dia buat baik selepas kita jadi natu dia ya. Sebelum tu siapa dia buat baik kita umur 25 tahun tu mak kita. Kadang-kadang tubik universiti duk makan beras mak dapur lagi.
Nak ayahnya muk tak sungguh ada tak. Bahkan dia suka pula anak dia duduk dengan dia. Muk orang lain duduk 2-3 hari tak pergi lagi kakak ni dia. Nah, tapi mak dia suka. Walaupun dia susah pun. Tu jiwa ibu bapa. Tiba-tiba anak derhaka, tak patut. Tak patut ya. Sebab tu dia anggap dosa paling besar. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidain ihsana. Allah telah buat keputusan, tak perlu bincang dah. Muktamad dah. Apa dia? Kalau kamu sembah, kamu mesti sembah Allah sahaja. Jangan sembah yang lain. Dan kamu mesti berbuat ihsan kepada ibu bapa. Itu keputusan Tuhan. Tak perlu bincang dah. Itu makna waqada rabbuka. Hak ni hak kita nak bincang Hadrat. Salah satunya ni lah berkaitan hubungnya dengan kaum kerabat. Hak tekak sekali ibu bapa kita, sepupu, anak-anak kita kena jaga hubungnya. Orang yang baik ni Hadrat boleh jadi satu ketika dia balas dengan sepupu dia. Tapi bila lama tu dia buat hubungan balik dia baik. Itu orang cerdik. Itu orang cerdik. Jadi dia tak tahu tu hak balas lu kalau ada walaupun dia berada di pihak yang benar, sepupu dia teruk pun dia buat hilang gitu. Dia orang cerdik. Orang cerdik gitu. Kalau orang bodoh dia layan siapa mati dia pesan anak dia jangan buat baik dengan tu. Tu orang bodoh. Bodoh ni makna jahil lah. Dia cerdik bukan bodoh, cuma jahil. Tu. Lebih kurang ni. Mudah-mudahan kita tidak jadi gitulah. Nabi maafkan orang yang buat jahat pada dia atas nama Islam, atas nama agama. Kena ingatlah Hadrat, kalau ada sepupu-sepupu kita, sepupu ni lepas adik-beradik sepupu dekat mana tu, cuba baiki hubungnya tu. Ni termasuk dalam arah agama. Bahkan kalau kita tengok kita dah bincang dah sebelum ni, bahkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad yang kita baca tu, betapa pentingnya hubungan ni, jaga hubungan sehingga dikaitkan dengan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Tu besar tak besar. Sebab itulah ulama menyenaraikan jaga hubungan silaturahim ini khusus dengan keluarga, dia termasuk dalam mukammil iman, penyempurna keimanan. Mana besar sungguh. Baik, berkata Muhammad bin Amr daripada Abu Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa Allah Taala berfirman, Anar Rahman wahiyar Rahim wa man wasalha wasaltuh wa man qata'ha qata'tuh. Aku adalah Ar-Rahman, yakni Tuhan yang Maha Penyayang, yang Maha Pemurah, dan dia adalah Ar-Rahim. Maka sesiapa yang menyambung hubungan silaturahim, maka aku akan menyambungkan hubungan dengannya. Dan sesiapa yang memutuskan hubungan silaturahim, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya. Saya telah sebut beberapa kali dalam hadis, bila disebut Allah menghubungkan silaturahim dengan kita, maknanya rahmat Allah tu kita dapat. Allah berikan rahmat pada kita. Maksud Allah putuskan hubungan dengan kita, mana Allah akan putuskan rahmat dia pada kita. Itu maksud dianya. Mana bukan perkara kecil tu. Kalau orang lain memutuskan hubungan dengan kita, tak ada mana kesal, tak nampak kesal. Dia balas dengan kita, kita cuba nak buat baik, tiba-tiba dia tetap berkonfrontasi juga kita, bertengkar kita, memutuskan hubungan. Tak ada apa-apa kesal. Kadang-kadang kau senang kita ada. Sebab buruk sayang dia. Bila balas dia, lega. Esok belanja geger sayang-sayang. Nerah molek tidur dia kata. Kadang-kadang gitu. Tapi dengan Allah tidak gitu. Bila Allah putuskan hubungan dengan kita, maknanya terputus rahmat Allah pada kita. Orang panggil laknat lah, dalam bahasa syariat dia panggil laknat. Berat tu. Cuma kena ingat, ada setengah-setengah nas dia kaitkan. Bila sampai di hari akhirat, Allah tidak pandai wajah dia. Allah putuskan hubungan di hari akhirat. Itu isyarat dia ahli neraka. Itu isyarat bahawa dia tu ahli neraka. Ada ulama yang berpandangan begitu. Baik. Kata Imam Zahabi lagi, kata Muhammad bin Amr bin Abu Salamah, riwayat daripada Abu Hurairah. Bila dia sebut hadis ni, dia berkata, maka kami katakan, sesiapa yang memutuskan hubungan dengan kerabatnya yang miskin. Ini bukan kata-kata Nabi ni. Bukan kata-kata Nabi. Ini kata-kata Muhammad bin Amr itu.
Hak hadis tadi dia riwayat daripada Abu Hurairah. Bila dia baca hadis ni, maka dia pun semacam buat komentar terhadap hadis tu. Dia kata macam mana? Kami katakan, mana kami membuat satu kenyataan lah pada pandangan kami, sesiapa yang memutuskan hubungan dengan kaum kerabatnya yang miskin, yang fakir miskin, sedangkan dirinya merupakan orang kaya, maka hal tersebut termasuk dalam maksud memutuskan silaturahim. Demikian juga orang yang memutuskan silaturahim dengan keluarga terdekatnya dalam bentuk sikap dia yang tidak sopan terhadap keluarga dia, tidak cakna terhadap keluarga dia, dan meremehkan kerabat dia, pandang rendah pada kaum keluarga dia. Hal ni juga termasuk dalam bab memutuskan silaturahim. Dia jumpa kaum keluarga dia, dia hina kaum keluarga dia. Sebab apa? Sebab miskin. Dia menyakiti hati. Hal ni termasuk dalam memutuskan silaturahim juga. Siapa kata gini? Tabi'i. Muhammad bin Amr bin daripada Abu Salamah daripada Abu Hurairah. Jadi maknanya tafsiran salaf kita dulu hadirat, memutuskan silaturahim bukan bermakna tak kecek, balas dak, hina keluarga tu termasuk memutuskan silaturahim. Walaupun bercakap sindir lalu. Dah kita kaya, dia miskin. Tu termasuk dalam qat'ur rahim, memutuskan silaturahim juga. Kata Muhammad bin Amr, dia sebut begitu. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, silu arhamakum walau bisalam. Hubungkanlah silaturahim sesama kamu walaupun dengan assalamualaikum. Tak apa dah, boleh dah. Kita nak panggil dia makan, tak ada duit, kita pun susah juga. Makan pun tak apa cukup. Cukup kata assalamualaikum, sudah cukup. Doa. Kalau sebab saya lebih suka kita doa kepada dia dengan kata assalamualaikum. Sebab assalamualaikum ni makna sebenarnya doa. Bila kita kata assalamualaikum, saya doakan kesejahteraan ke atas kamu. Baik, cuba tengok dalam syarah dia. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, memutuskan tali silaturahim termasuk dosa besar. Sebab apa? Sebab terdapat ancaman di dalam Al-Quran dan As-Sunnah terhadap orang yang memutuskan silaturahim. Itu isyaratlah bahawa perbuatan memutuskan silaturahim termasuk dosa besar. Sebab apa? Sebab diancam dengan neraka dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Muhammad ayat 22 hingga 23 yang bermaksud, maka apabila sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerosakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluarga. Kamu akan buat begitukah? Kalau mereka buat begitu, mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Ini kita bincang dah dalam mukaddimah dia ulai balik. Dan jadi yang dimasukkan dibutakan penglihatan adalah dibutakan mata hati dia, bukan dibutakan mata penglihatan dia. Mana hati jadi buta. Kadang-kadang hati buta ni lebih dahsyat daripada mata buta. Sebab mata buta, sahabat Nabi mata buta boleh masuk surga. Tapi kalau hati tu buta, tak ada basirah, orang panggil buta mata hati. Buta mata hati ni, kalau Imam Ghazali dia kata seorang tu dia tidak boleh nampak kebaikan itu sebagai kebaikan. Kalau kita fikir ke kata-kata Imam Ghazali tu kan, Allah berat you know. Cuba hadir dah. Gapo dia kita boleh ambil kebaikan daripada seseorang yang mana dia tak nampak yang baik tu sebagai baik. Bahkan hak buruk tu dia nampak baik. Gapo dia kita boleh ambil kebaikan daripada dia? Cuba ya. Tak ada. Sedangkan orang yang tidak mengaji orang kampung pun kalau dia nampak hak baik tu sebagai baik dan dia buat hak baik, dia tengok hak buruk sebagai buruk, sebanyak mana orang boleh ambil manfaat daripada dia. Tu berat. Sebab tu Nabi doa, Allahumma arina al-haqqa haqqan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami biar kami nampak yang benar tu, biar nampak benar lah. Dan kita rasakan perkara itu benar. Warzuqna ittiba'ah, dan berilah peluang supaya kita boleh ikut yang benar itu. Allahumma arinal batila batilan. Ya Allah, tunjukkanlah kepada aku yang palsu itu, yang batil itu sebagai batil, dan kita rasakan dia batil. Warzuqna ijtinabah, dan berilah peluang untuk kita menjauhinya. Tu doa tu. Kena baca semua.
Mana kadang-kadang kita tak ngaji pun jadi kita nampak tak betul tu mari berasa tak betul. Oh, rahmat besar tak. Hak ngaji dah kadang-kadang tak nampak hak salah tu salah. Ngaji gapo tak tahu tu. Dia tanya kita pula. Tak tahu. Ngaji jenis gapo dia. Benar syirik tak nampak syirik. Benar batin tak nampak batin ni hadirat Allah berat ni. Kadang kita orang kampung biasa pun boleh nampak tu bila tu hawi nikmat tu. Ni ngaji jangan kira lah hadirat. Cuba tengok orang sesat PhD. PhD boleh jadi sesat kita pun heran. Lepas tu ngaji gapo? Timbul juga persoalan dalam minda kita yang ngaji gapo dia tu dak. Dia bila sebut sesat ni sesat dalam agama lah maksudnya. Kalau sesat jalan tu tak masuk neraka tu. Mau makan walasak je tu 3 kali 3 jam tu je tu sesat tu tak ada apa-apa tu. Wak nikmat ada dia kata kes sesat tu jumpa nasi biryani yang sedap dia tu. Kalau kita sesat tak jumpa. Siap ngambil gambar berapa tak apa sesat tu. Ni sesat ni tak jumpa kebenaran. Orang lain jumpa, dia tak jumpa. Duduknya tempat sama ya. Duduk di lokasi sama tapi dia tak jumpa, orang lain jumpa. Tu berat tu ada. Bila Allah butakan mata hati jadi lagu tu. Dia sebut sini ni sebenarnya ni dia terjemah hadis tadi lah, dia terjemah doa Nabi. Bila seorang itu telah dibutakan mata hati dia, maksudnya Allah membutakan batin dia, mata hati dia, mata batin dia tu. Sehingga ia akan melihat hak batil tu dia nampak seperti benar. Dan hak benar dia nampak seperti batil. Ini sebenarnya adalah hukuman di dunia. Dia kesan dia lebih nyata lagi di hari akhirat. Rupanya itu bentuk hukumnya daripada Allah juga. Sehat dia bukan tak sehat tapi jadi gitu. Cuba kita perhati hati-hati. Setengah orang dulu satu ketika dia hebatlah kehadiran dia ke masjid. Tapi selepas tu jadi tak mari. Hari Jumaat pun pergi pun nyesek dah orang semaya dah. Bapa tu tak segi awal tu takut lambat boleh balik. Tu satu nyakit juga tu. Nyakit ni hadrat bahaya panado sabludi tak ada apa ni. Dia kena rawat dengan agama. Dia kena rawat dengan Quran dan hadis. Tu nyakit juga tu. Kalau orang minta derma, kutip derma untuk orang susah dia rasa benci pula. Tak ada kerja lain. Cak kutip derma. Bahkan dia rasa dia rayak tak suruh bui lah dia kata. Malah tu. Macam-macam dia cuba. Dia cuba ganggu orang lain nak buat baik pula. Ni. Berat ni saja. Kena minta berlindung lah kepada Allah. Supaya kita ni tidak diposisikan dalam keadaan itu. Orang yang begini hadirat dalam hadis Quran tersebut, hukum akhiratnya dialah orang yang dikutuk oleh Allah. Dikutuk, dicerca oleh Allah. Adapun hukuman di dunia dibutakan, ditulikan telinga dia. Maknanya dia hanya dengar perkara yang tak baik. Kalau dengar perkara baik pun tidak meninggalkan kesan yang positif dalam hidup dia. Setengah orang ni bila dengar perkara hak baik ni lah. Kadang-kadang dengar orang baca hadis, berubah hidup. Ramai mana ada orang masuk Islam. Ni pengalaman ada seorang tak teruk meninggal dah dianya. Dia kena buat daerah di mana orang lama. Tolu semua. Teruk dah lah sebelum tu cuma kisah terakhir dia berlaku dia orang kata dia orang sekitar kata baru ni. Tak disebut tepat sangat. Dia tapa polis. Dia puas tapa orang lain balik. Nyagi tapa polis. Tapa polis nyagi harta sana. Dia tak boleh tubik daripada kawasan mana orang. Duduk situ. Dia ni hadrat. Selepas tu kita tengok dia mari ke kebakria tu pakai jubah. Pakai serban. Rambut putih. Pergi sembahyang masjid. Kita tanya mana? Kita malas sebut nama lah. Kita panggil Tuk, dia panggil Tuk. Dia orang kedai bel sambil duduk. Tuk. Dia kata aku jadi gini ni dia kata. Buat tabligh. Dia kata, buat tabligh. Jangan main buat tabligh. Hak kita tak boleh boleh buat kadang-kadang. Buat tabligh. Kata mana tu? Dia mari rumah aku, ajak pergi semaya, nasabah dia kata. Ada pernah ingat ada mana orang lama dulu dia masjid di atas bukit. Ingat tak? Ingat saya biasa semaya situ. Telah ada keluarga sana. Aduh kau dia mari rumah aku ajak pergi semaya Jumaat. Semaya Jumaat dia sebut. Kata Malik dah tu.
Yalah. Masa tu aku marah, tu aku hamba dia. Dia pergi. Lepas tu 2-3 hari dia mari pula. Oleh pedah lah dia kata. Dia marah lah. Mula-mula. Sampai 3 kali. Akhir sekali dia nak hamba, dia nak bahaya kau tu. Kau tu lari. Dia kata mari semua. Akhir sekali mari dia pergi masuk. Dia kata munak ke dia? Dia tanya. Munak ke dia? Kau tu perayak gini-gini. Marilah tu. Dia kata dia tua dah. Tapi masa tu pun tolong lagi tua-tua pun. Akhirnya dia pergi. Bila dia pergi tu, lepas tu dia pun mula pergi ke masjid. Muka dia orang kaya dia kerja sungguh, boleh tanah apa. Akhir sekali orang tabligh tu ajak dia pergi Pakistan 40 hari. Tak apa tu, kita support semua tu beli tiket, makan semua kita pergi. Dia pergi. Dia kata dia berjalan, dia pergi orang tabligh ajak pergi jalan, melancong lah bagi dia. Bukan nak pergi dakwah apa pun. Duduk sana 40 hari kelik bahas serban dengan jubah. Lepas tu tak tinggal semaya sampai mati. Bagi orang supaya dia tidak boleh pergi Jumaat tu satu kejayaan bersadah tu. Bagi orang supaya dia. Bagi orang supaya dia tak pernah kena air semaya. Anak dawa orang sampai muda orang kapun duk cerita lah. Teruk semua bini orang. Dia paksa cerah. Dia nak uyu kasih dia. Dia ni kasih orang hatu pelik. Tapi dia jadi orang tengah. Teruk lah pang teruk semua. Dosa besar lah banyak. Jenis dosa saja dia buat. Tapi kadang-kadang di ujung usia dia tu mati dalam keadaan. Baguslah masjid tak tinggal. Bahkan dia caw ke masjid apa. Seluruh dunia dia pergi. Perubahan berlaku lah. Siapa ayah saya kata, Allah mujurnya berubah orang tua ni. Ingat ke zaman muda tak ada gamuk. Kadang-kadang begitu. Maknanya benda tu kadang-kadang dengan kita pergi orang tabligh ni gapo dia sebut dia tak sebut berat-berat dalam mari pak cik kita ni tua gitu ya dia sebut. Tapi kadang-kadang bila Allah nak beri hidayah pada seorang tu kita baca syarah berasak ni dia kata kecek saja ustaz tu. Nak kata mana? Bila tak masuk dalam perut dia dah. Tapi bila buat tabligh sahabat-sahabat kita tabligh pergi tapi nak pergi pun 4 kali keempat baru dia pergi masuk, kali 3 dia hamat. Tapi boleh juga. Siapa orang tabligh, sokong tabligh. Orang tabligh pun memang target lah dia tu. Sebab orang ada kalau pergi mana orang ni, mu kena cari orang ni. Kalau boleh orang ni bisa. Kacau juga dia tu boleh. Tapi ada setengah tu mati dalam keadaan gitu. Ni saya kenal dia. Tua, gu dia je kan, gu dia. Dia kata api neraka panas tahu mana. Dia tanya kita. Tepi tu orang jual kepuk. Dia kata, mana panas dengan api goreng kepuk ni? Cutera dia kata. Dia menganyu gitu. Lu dah ada orang jual. Orang jual kepuk. Dia duduk tepi kubur ni. Tapi Allah Ta'ala, gu dia tu. Gu dia sana. Gu dia tu, itu sepak bertabat dia ni mati dalam keadaan tak semaya gitu. Siapa tanya api neraka panas tahu mana? Dia tanya kita pula. Masa tu saya sekolah rendah lagi, tapi ingat lagi lah. Masya Allah, teruk lah. Setengah-setengah orang. Nak buat macam mana? Hak ni pun cuma tabligh pergi juga. Tapi dia tak wakar. Tak terima sikit apa. Tak makan. Jadi kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak beri kebaikan pada seorang, tak nanti belah mana dia. Tak nanti belah mana. Sekali sebut je, masuk selalu. Kita tak tahulah hakikat. Sebab tu Allah sebut wallahu yahdi man yasha. Allah ni bila dia beri hidayah tak kira. Bila ni beri. Tu betul lah dia. Baiklah, tak apalah. Seterusnya kita pergi pada dosa besar ke-44. Saya tidak baca semuanya. Iaitu menggambar. Ini bahasa Indonesia ni. Di sini ni maksudnya dua perkara. Tajuk dia di sini menggambar makhluk bernyawa sama ada di pakaian, dinding dan tempat-tempat lain. Menggambarkan di sini maksudnya dua. Pertama sekali lukis gambar. Zaman dululah. Dan dia letaklah sebagai perhiasan dinding, letak di pakaian. Jadi setengah-setengah ulama kata hak ni makhluk ni kira makhluknya yang lengkap lah. Maknanya kalau sekiranya dijelmakan dalam bentuk kehidupan dia boleh hidup. Maknanya dengan lengkap. Dengan ada kepala, dengan ada tubuh. Orang ni tak ada kaki boleh hidup lagi. Dia kira hidup. Ada setengah ulama kata begitu. Ataupun dia buat dalam bentuk arca gitu. Dalam bentuk patung. Boleh dilihat daripada 4 dimensi.
Tu termasuk juga. Hak patung ni lagilah terai lah. Hak gambar pun tak boleh dah. Jelas setengah-setengah ulama tu saya ambil pandangan yang ringan. Setengah tu kalau buat gambar, lukis gambar letak gata dinding tu, memang ulama kata itu termasuk dalam dosa besar lah. Masuk dalam dosa besar. Tu. Boleh kata ke jumhur ulama kata begitu. Cuma tidaklah jadi syirik selalu, tapi kira-kiranya dia boleh menjuruh ke arah itulah. Dah syaitan sangat suka gambar-gambar. Sebab tu kita kena berhati-hatilah. Sebab setengah-setengah orang kita ni kadang-kadang kita tengok gambar dia, gambar anak dia letak satu sudut khusus di dinding. Bila orang dia boleh tengok lah anak dia. Tak molek gitu. Kita letak dalam album. Kalau kita nak perkenalkan keluarga kita pada orang lain, tunjuk album lah. Ni anak saya. Molek gitu tu. Molek tu. Untuk silaturahim juga tu. Ni anak saya. Kalau dia duduk syahalah, misalnya dia kata dia tunjuk saya gigi raya ni, bagus dia. Dia kata makcik ni tak ada berapa orang mana makcik dia pun ambil album dia ya. Tutup aurat belakang lah, bagus dia ni. Ni anak dia hidup syahalah. Kalau ustaz pergi kat kontak lah dia kata saya suruh dia. Tak dia sebut. Tak apa gitu. Ni setengah tu letak dia ni, anak terima ijazah pun letak dia ni, besar tu dah. Sebenarnya kalau mengikut ulama kita tu tak boleh. Bukan budaya Islam. Kalau kita tidak bahas dari segi hukum, dosa besar, syirik, boleh buat bersyirik. Kalau kita bahas dari segi budaya apa padan, itu bukan budaya Islam. Letak gambar ni sebenarnya. Letak gambar. Cuba elok lah. Cuba elok. Kita nak gambar awak kenangan mula ni guna telefon belaka dak. Hak tu duduk ada telefon tu saya rasa tak ada masalah tu. Ni letak dipamerkan di secara tempat terbuka begitu, orang siapa-siapa mari pun boleh tengok. Tu tak kena gitu tu. Tak kena. Kalau buat patung lagilah berat. Sebab hatu tu dia berhala lah, hakikatnya berhala. Yang menjadi sembahan orang-orang kafir, popok wathaniyin itu lagi tak boleh. Sebab tu ada ulama terkenal ni, saya tak payah sebut nama lah. Dia terkenal lah dia ni. Hebat dia, bagus. Dia pun ada orang kata dia Wahabi lah, teruk dia. Dia dihentam teruk lah. Dia bagus. Saya tengok dalam buku-buku dia. Ada ustaz tempat kita pergi ziarah dia mati dah. Pergi ke kawasan rumah dia nak tengok rumah dia. Di pagar rumah dia ada patung gajah 2 ekor. Dia ni orang seni. Nak seni tak seni pun jangan sampai gitu. Saya tengok ulama terkejut. Tapi ulama kita ni dia cerdik, dia tak kata apa, suruh Tuhan lah dia tu. Tapi kalau orang tanya dari segi hukum tak boleh. Pak dia tu suruh dia dengan Tuhan. Tak boleh itu tidak berhala. Ada setengah tu kampung tu dia tanding kampung cantik tu siapa dia letak berhala, dia letak gajah 2-3 ekor, dia buat comel. Saya pergi kuliah saya kata tak boleh tu. Mana boleh gitu sekarang. Hanya marah kita. Sabak kau batu tu. Kalau gajah sungguh dia tidak letak dah situ ya. Kita tu tak boleh dia. Berhala ni setengah-setengah bangsa tu dia sembah gajah tu. Dia anggap makhluk suci setengah-setengah bangsa tu. Kena berhati-hati. Kita ni umat Islam ni dia ada garis panduan dia dalam hidup ni. Orang panggil sunnah Nabi tu. Jadi jangan buat mudah-mudah. Anak patung, anak kita duk main hak tu ulama bincang lagi dalam kitab. Boleh ke tak boleh? Setengah ulama kata tak boleh, setengah kata boleh. Boleh pun maknanya ialah dengan kadar untuk peringkat dia kanak-kanak tu untuk menimbulkan sekadar tu. Tu pun maknanya dengan syarat tu. Tak boleh sampai besar tu. Ni tidur dah kat teddy bear lagi tu. Tua tu. Tu tak boleh lah. Cuba kena jaga kau gitu. Saya pun tidak kata syirik, jangan silap faham. Cuma kita nak ambil ni cara hidup orang Islam macam mana. Dari segi budaya hidup umat Islam tu macam mana. Sebabnya hak orang panggil berhala ke apa tu dia berasal daripada situ. Silah dia berasal daripada gambar, kemudian dihormati oleh daripada zaman berzama anak cucu kemudian mari ni tak puas hati buat gambar, buat patung pula. Ni tok kita dulu ni, bapak kemerdekaan misalnya tu. Akhir sekali buat dia bentuk patung. Sekarang ni disembah tu Mahatma Gandhi. Asalnya gambar kami ikut sejarah. Sebab dia semua pun generasi akhir ni dia akan lebih rasa kagum dengan orang-orang hebat dulu. Orang zaman dia biasa je, sepatut kenali orang zaman dia biasa je. Hormat sebagai seorang tok guru. Mari orang kemudian anggap wali kutub. Siapa letak gambar di kedai runcit. Buat apa tu nak suruh lari nega. Orang zaman dulu tak ada gitu. Tok kenali orang hormat biasa ya. Saya tahu, mengetahui kita duduk kapal ni.
Tapi begitulah hadrat. Dia tokoh ni dia lebih dihormati bila masa tu berlaku, zaman tu berubah lama, berlalu lama, generasi tak kenal dia sebab dia banyak tuk peraih di celah-celah tu. Ni bahaya. Sebab itulah ulama kita sebut bahawa sembah berhala ni dia bermula dengan memuja orang saleh. Dia panggil ghuluwun fis salih. Dia bermula di situ. Kalau nak bincang panjanglah perkara tu. Hak berhala Mekah tu, hak besar-besar, 7 hak besar tu, suwak, suk dan sebagainya, sebut dalam Quran, mana tu dan sebagainya. Hak tu semua tu nama orang saleh asalnya. Zaman dulu. Jadi sebagai nak memperingati dia, buatlah patung. Akhir sekali generasi kemudian sembah. Sebab tu dia kata patung berhala tu sebagai wasilah dia minta kepada Allah. Wasilah. Dia tahu patung tu diperbuat daripada batu, dia yang tebuk. Tapi ini sebagai wasilah. Sebab tu dia bila doa dia akan sebut nama orang soleh tu. Dengan berkat kedudukan manat suk kami memohon kepada Allah. Dia sebut tu dulu. Tidak tu orang panggil bodek Tuhan. Dia nak mempengaruhi Allah dengan sebut nama orang soleh. Tuhan dia tidak jenis terpengaruh gitu. Nabi sendiri berdoa pun tak masuk Islam. Pak saudara dia Abu Talib. Nak ayatnya bukan kisah Nabi Allah terima. Hakikatnya. Hakikat hal sebenar. Hakikat. Allah nak dia bila dia nak pergi, dia tak kira. Dia tidak terpengaruh dengan orang. Hak jenis terpengaruh ni manusia. Sebab tu dia guna kabel. Allah ni tak payah guna kabel lah, kita direct. Ud'uni, minta direct dengan aku. Astajib lakum. Aku akan perkenankan kepada kamu. Tak perlu kabel-kabel. Jadi Nabi ni apa peranan dia? Membimbing kita supaya kita ni tidak salah ketika kita nak taqarrub pada Allah. Nabi ni tugas dia bimbing kita supaya kita bila kita nak beribadat pada Allah tepat seperti Allah nak. Itu tugas utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada mari Nabi gak sepo orang-orang sesat tu lah. Hak tidak berpandu kepada ajaran Nabi, gapo dia buat? Dia nak maksud molek nak sembah Tuhan. Jumpa pokok jamu jembah, sembah jamu jembah. Tengok kita dulu. Siapa dia kalau pokok jamu jembah mesti ada tu tempat sakok tu. Sakok ayam dia letak pulut kuning. Pulut oranye tak ada pulut oranye tak ada. Dia letak pulut kuning. Lepas tu gapo dia lagi? Dia letak telur. Ayam puci. Rokok. Tu saya tengok dia gitu. Ingat lagi. Tengok tu kejut nak makan tak berani. Kita duk main apa ni? Duk main bedah dalam kebun getah di kubah kira tempat rendah dulu. Tengok kita 4-5 orang. Nak makan kedok ni. Muka masak dah. Gak muka dia alik belakang rumah tok saya. Kita tanya tok. Tok katamu jangan makan. Dia turun bawa cok dia kata acu lebu. Dia kata siapa dia ni buat kerja syirik lagu ni tu. Wak belakang mak aku pula tu. Nanya anak cucu aku makan kat dia kata. Dia kata bahan ngacok. Saya kita duk kelih tu. Dia pesan pula kita, budak-budak kalau tengok oni tu royak. Dia suruh royak ke dia. Pokok jamu jembah besar orang kita dulu. Setengah tu sembah matahari macam-macam. Sebab apa tu? Tak ada bimbingan wahyu. Kita ni bila kita berpedomankan Quran dan hadis, setiap perbuatan kita dia akan tepat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu fungsi Nabi. Lari tak ikut ajaran Nabi, rosak selalu hadrat. Kuburnya sembah. Ngapa tato kubur? Ngapa tato kubur? Keliling kubur. Buat ke dia tato tu? Buat tidur, bila berzikir tidur, berasa ngantuk tidur dulu sikit, lepas tu bangun pula. Supaya masjidnya buat. Tu sesat tu hadrat. Baik. Tu kena ingat benar lah tu. Saya sebut ni bukan apa, sebab hak ni dia masih segar sampai ke hari ni penyakit ghuluwun fis salihin. Puja orang salih. Kalau kita tengok lah ni fenomena sekarang ni puja orang salih ni yang dianggap orang salih ni keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak ni umat Islam ni ialah tak kata umat Islam ni memang gitu, bila sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi dia jadi dekat dengan hati dia. Sebab asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dia dekat dengan hati dia. Jadi orang boleh tipu dah. Mari tu ayat kita ni keturunan Habib. Nak gini. Ni rambut Nabi, cai tu kan ni selepas Nabi biar. Cuba kat hadir tengok tu tak. Memang dia kata replika apa tapak kaki Nabi. Kalau tapak kaki lagi selagu tu lah paling huduh atas dunia. Tak serupa pula tu. Hak mana kiri, hak mana kanan pun tak tahu. Lepas tu tak serupa mana so.
Kalau kaki manusia lagu tu dengan sebesar tu, dengan sehuduh tu duduk comel apa nak perjakan Nabi ni, comel kaki dia, comel susung molek. Kalau kita baca hadis. Tapi orang boleh siapa pergi cium menangis-nangis. Rambut Nabi pergi cium siapa gerak tubuh ni jerit. Senyum. Ya Allah ke rambut Nabi? Kerana keluarga dia orang panggil Habib tu sifat keluarga Rasulullah. Ya ke? Lepas tu kita tengoklah pula kehidupan dia macam mana, serupa ke dengan hak dia Nabi tu? Tak serupa pula. Lepas tu lagu mana? Kalau orang ikut ajaran dia, jadi saya ke dia, bukan saya ke Nabi. Bahaya saudara. Cuba hadirat tengok dalam internet. Saya terkejut tengok ni, saya sebut ni bukan saya saja hadirat. Kita tengok sebab kita ikuti. Di Uzbekistan. Dia panggil halaqah muslimat di Uzbekistan. Dia panggil majlis tahlil. Majlis tahlil, majlis berqasidah perempuan-perempuan Uzbekistan. Sedaplah kita dengar dengan nasyid, dengan burdah dia gini-gini. Dalam tu dia ada sebut ila Syekhi Al-Karim Syekh Nazim. Dia sebut Syekh Nazim tubik nama. Kita kata tak ada apa dalam buat ni dah. Tubik Syekh Nazim. Mujur tak tubik nama kita. Tubik nama Syekh Nazim. Enggak kita kata berat. Boleh kalau lagu tu ada. Dalam ajaran agama, dalam hadis. Kita sebut nama Sayyidina Abu Bakar pun minta supaya Allah beri rahmat, Allah beri keampunan kepada sahabat-sahabat Nabi. Hak tu sebab Nabi suruh. Ada nas. Kalau tidak kita tak buat tu. Sebab tu kita tak sebut nama sahabat lain. Hak setakat Nabi sebut je. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Ali. Hak lain kita tak sebut. Dalam khutbah tu. Khutbah yang kedua tu kan. Hak tu ada sebut. Sebut lah. Lepas tu dalam doa. Lepas tu sahabat-sahabat lain tu kita sebut ashabihi ajma'in. Dan sahabat-sahabat Nabi semua sekali tak sebut. Tapi hak sebut nama ada. Sebab apa? Sebab Nabi sebut. Nabi suruh doa pada sahabat-sahabat besar dia. Sebut nama. Kita sebut. Hak lain kita tak sebut. Sebut secara umumnya. Sebab apa begitu? Kerana Nabi ajar gitu. Baik. Cuba tengok lagi. Kena berhati-hati lah. Saya ni orang sebut Ustaz Fobia Habib dia panggil. Dia sebut kita Ustaz Fobia Habib. Sepuluh orang fobia lah. Sepuluh guru saya tu dia fobia Syiah, dia kata nampak orang nyapu tepi rumah kata orang curi lalu. Mudah benar kata Syiah apa-apa. Pas kata Ali pun Syiah lagi. Dia kata, nak wan. Nak wan tak mungkin dia tak tahu gitu lah. Macam-macam nak kata sepon Nabi dulu. Padahal Nabi tu kat jauh tak ada. Dia kata penipu, pemecah belah masyarakat. Tukar sahih macam-macam dia kata. Jenis orang masuk hatu bila tanya dia masuk hatu tu lah dia kecek bahasa sedak tu supaya Quran tu. Bukan dia tapi hak duduk dalam tu qari. Dia macam-macam dia hadis disebut dia tuduh Nabi. Akhir sekali kata-kata dia tu dinafikan oleh ahli-ahli sahih zaman dia. Tutup umur dia kata, orang masuk hatu tidak gini. Kecek ngapo? Ni kalau masuk hatu boleh sebut Quran. Hebat ketemu. Baik masuk hatu semua gitu. Cuba tengok orang masuk hatu lah ke mana. Boleh wakil ke? Tak boleh. Akhir sekali mati hujah, mati akal nak berhadapan dengan Nabi. Sebab itulah hadirat wahyu ni kita jangan takut orang tak terima. Ilmu wahyu iaitu ilmu sunnah ni jangan kita takut orang tak terima. Kita jual ayat ya. Dia mau terima atau tak terima itu urusan dia dengan Tuhan. Itu tugas. Sebab tu kita tak boleh stres dalam dakwah ni. Sedih tu ada sebab orang tak terima. Sebab Nabi Ibrahim sedih ayah dia mati dia keadaan tidak Islam. Kekal dengan aku. Tak sedih warna anak yang cerdik gitu. Mesti sedih tapi nak macam mana? Terima sajalah. Baik. Nabi SAW bersabda. Imam Zahabi dia kemukakan beberapa riwayat untuk menyokong tajuk dia. Hadis ni hadis dalam Bukhari dan Muslim. Man sawwara suratan kullifa an yanfukha fiha ar-ruh yaumal qiyamah wa laysa binafikh. Sesiapa yang membuat satu gambar, yakni makhluk yang bernyawa. Gambar makhluk bernyawa. Gambar ni bukan patung lagi ni, gambar baru ni. Maka dia akan dibebankan. Kullifah tu disuruh dengan maksud dipaksa. Dibebankan kepada dia. Meniupkan ruh kepada gambar yang dia lukis itu. Bila ni? Pada hari kiamat kelak. Padahal dia tidak mampu nak buat begitu. Dipaksa dia.
Dah kamu boleh buat gitu, kamu masukkanlah ruh pada dia, dia boleh bernyawa, boleh hidup. Dipaksa dia. Ni sebagai hukuman kepada dia. Ni cuba bayangkan dia, kita dipaksa oleh satu kuasa besar untuk buat sesuatu yang kita tak mampu. Tidakkah tu berat tu? Sebagai satu hukuman, beban pada hidup kita tu. Ni. Sebab tu daripada hadis ni ulama kata maknanya haram perbuatan tu. Sebab tu ulama kata kalau kita ni jenis lah, setengah-setengah orang tu dia seni dia tu Allah buat dalam bentuk lukisan. Lukis benda lain lah. Lukis pokok kayu, alam, fenomena alam. Jangan lukis makhluk bernyawa. Tak sah lah tu. Lukis kapal ko. No, ikutlah. Lukis meja kuliah ni ko. No. Dengan ada kamera dengan ni. Jangan lukis hak kuliah tu. Ni, Rosrum ni saja. No. Dan kita nak tunjuk. Ada abang pada sahabat saya. Dia jadi pelukis apa hari. Tapi ayah dia marah lukis. Ikut jumpa dia lukis. Dia lukis belik dia. Dia ambil gambar satu sudut. Misalnya sudut. Saya tengok lukisan tu. Comel lah. Jadi sahabat saya kata ni gambar asalnya, ni dia lukis. Nak serupa. Dia lukis. Dia ambil satu sudut gitu. Payah juga nak lukis. So nampak sudut gini ni. Sudut gitu. Nak lukis lagu mana? Buat tak jadi tu. Dia ambil gambar dia lukis tu. Dia hantar kepada bos dia. Boleh duit. Jual boleh duit. Tak apalah tu. Tapi makhluk bernyawa ni tak boleh. Cuba eloklah tu. Sebab apa? Sebab dia merupakan anak tangga pertama kepada fenomena sembah berhala. Asalnya daripada situ. Bahkan dalam satu riwayat lain, hadis ini juga bersumberkan daripada Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, Ashaddun nasi azaban yawmal qiyamah al-musawwirun. Wow, tu berbaris di bawah. Yuqalu lahum ahyuma khalaqtum. Manusia yang paling dahsyat diazab pada hari kiamat adalah pelukis-pelukis. Ni pelukis yang melukis gambar makhluk bernyawa maksudnya. Bahkan dipaksa mereka. Saya terjemah gitu itu mafhum hadis. Yuqalu lahum bukan sekadar dikata, dipaksa mereka supaya mereka menghidupkan apa yang mereka ciptakan. Dalam hadis ni sebut orang yang melukis gambar bernyawa ni dikatakan khalaqtum, dia telah mencipta sesuatu. Seolah dia nak menandingi Tuhan ke? Seolah-olah begitu. Walaupun hadis ni hadrat perbincangannya panjang, kalau saya nak sebut ni panjang juga. Saya sebut gini secara ringkas. Setengah-setengah ulama dia bahas. Dia kata tak okey lah semata-mata lukis gambar tu sampai jadi haram. Kau hadis-hadis Nabi dia ada maksud lain di sebalik tu. Dia ada latar belakang dia. Setengah-setengah ulama dia kata ada latar belakang dia. Hak Nabi larang ni dia berkait dengan suasana, keadaan, fenomena zaman dia. Kerana di kalangan sahabat boleh katakan sahabat ni boleh dikatakan tidak keseluruhan tapi hampir keseluruhan mereka pernah hidup di zaman sembah berhala. Jadi bila dia masuk Islam, nak buat sikap mengagungkan berhala tu sehingga lukis sel pun tak boleh. Lukis sel pun tak boleh. Dia ada latar belakang dia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai nak mengisyaratkan bahawa apa yang kamu sembah dalam bentuk arca, dalam bentuk patung ni semuanya berasal daripada gambar asalnya dulu. Kemudian bila berlalu zaman dibuat lebih daripada gambar. Mula-mula gambar timbul, lepas tu akhir sekali dalam bentuk patung, akhir sekali semua. Tapi dia bermula pada gambar. Dan kamu kena ingatlah sejarah tu. Dan kamu pernah melalui sejarah tu. Sebab tu Nabi nak tutup terus lubang tu. Penyebab pada sembah berhala. Dia berkait dengan zaman tu. Dengan zaman kita ni orang tak telitah pun berhala bila lukis gambar tu. Ada juga yang kata gitu. Tapi setengah ulama kata tak boleh. Bila Nabi sebut gitu tak boleh. Takut jadi pula gitu. Sebab tu setengah ulama dia akan berlembut sikit dengan lukis gambar ni. Dia kekal mengatakan patung tu tak boleh. Sebab gambar ni boleh dikata atas rasa sebab-sebab asal Nabi sebut tu latar belakang dia tak ada zaman kita. Dia khilaf pula situ. Itu kita mengambil kira dari segi hukum. Tapi kalau kita ambil dari sudut lain, iaitu sudut budaya. Budaya gambar di baju dan sebagainya. Sebab tu kena beringat sikit kita ni. Letak gambar pemimpin, tak kira lah kita ada pemimpin atau Islam ke. Kita siapa ke masuk dalam semaya gambar orang di belakang.
Walaupun gambar tu pemimpin politik Islam lah kita kata, tak sesuai. Kalau boleh tak sah buat gitu. Molek. Orang kena dah dia ni masuk calon sini. Tak payah lah. Ya kita kata letak di pokoknya tu tak. Boleh kira sikit nak suruh orang tahu dia. Nah cara sekadar tu sudah. Tapi buat cepat-cepat lepas tu ni. Sekadar tu mungkin ada kelonggaran lagi. Tapi ni siapa letak baju, kita letak baju ni kita bukan pakai saja, awak semaya. Oh tak molek ada tu dah. Sebab tu saya tak setuju langsung. Ha? Tengok audio. Lepas tu kena tak belaga pula pemimpin tu. Allah. Dalam hati orang serabut perut aku. No, dalam hati. Allah apalah bodoh dia kata. Kebetulan hak dia tak belagangi. Kalau hak belagangi tak apalah, kau kosong dia kata. Ngarut lah kau kata. Tak sah lah, tak sah. Tak sah, jangan buat gitu. Kita ni ada panduan hidup kita ni. Oh saya tak suka sungguh tu. Bukan apa kita tak suka, bukan berdasar peribadi kita, dia sudut agama lah. Tak sesuai tu, janganlah buat gitu. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, okey kita ambil sikit lagi. Aisyah ada sebut, ni satu riwayat riwayat juga daripada Bukhari Muslim. Kata Aisyah, ya taqaddima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min as-safar wa qad satartu sahwatan li biqiramin fihi tamathil. Cuba tengok. Hadis ni sangat jelas dia. Fahatakahu wa talawwana wajhu. Wa qala ashaddu an-nasi 'adzaban indallahi alladhina yudahuna bi khalqillah. Aisyah kata ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari satu musafir. Nabi bermusafir, pernah satu kali Nabi musafir, Nabi balik. Aku menutupi kerusi milikku. Ada kursi di dalam rumah Aisyah sebab Nabi makan apa ada kursi ada meja juga dalam hadis sebut. Ada ketika Nabi bersela gitu ya. Aku tutup alas lah kita tak alah dia punya kursi tu guna satu kain yang nipis tapi ada gambar di kain tu. Gambar ni mana gambar makhluk bernyawa lah. Kemudian baginda menariknya. Nabi tarik kain tu. Dan masa Nabi tarik tu wajah Nabi merah, tanda marah. Nampak Nabi marah tu sehingga jelas merah pada muka dia. Muka Nabi putih kan? Bila dia marah nampak jelas merah. Kita ni payah sikit. Tak cakap marah, tak nampak-nampak. Sebab warna tak sesuai dengan marah tu. Tapi Nabi bila marah tu nampak selalu. Kemudian Nabi pun kata, Nabi kata gini kan. Manusia yang paling teruk diazab di sisi Allah pada hari akhirat, orang-orang yang membuat seperti ciptaan Allah. Khususnya bernyawa tali. Dalam riwayat lain ada Nabi semaya tu ada Nabi tersilap lah tertengok pada satu kain yang ada gambar. Nabi suruh buat. Nabi tak si. Pada Aisyah ni tak pernah sembah berhala pun. Sebelum dia masuk Islam tu. Aisyah ni saya nak bakar tak pernah sembah berhala pun. Mana kehidupan Aisyah ni jauh daripada berhala tapi Nabi tak si kot. Sebab tu saya hadirat sangat saya lebih mengambil pendapat jumhur ulama kata tak boleh. Tak boleh. Hak tu molek. Sebab tu kalau kita beli pakaian kita kalau boleh jangan ada gambar lah. Gambar ni gambar makhluk bernyawa lah. Gitulah hadirat. Jadi kita berhenti setakat tu kita sambung semula insya-Allah. Kita sambung semula. Cuma saya nak ambil hak kita ni sikit kita ni kita tidak baca banyak sebab kita nak amal ni kena semok lah hadirat. Banyak dah ni. Tak tahu mana ada. Muka surat berapa dah ni? Mana ada? Muka surat berapa Berapa? Muka surat apa? 64 saya pun cabut 64. Ni. Kalau kita baca terakhirnya 8,8 kita baca terakhir. Jadi hari ni kalau nak kira sini ni kita baca pada muka surat 66 lah. Nah, muka surat 66 tu. Saya ambil muka surat 65 ni. Perbincangan ni sebenarnya masih berkait dengan sunnah. Yang ni perbuatan sunat lah kita panggil. Sunnah ketika salat. Muka surat 65. Sunnah-sunnah yang berupa ucapan yang hanya berulang sekali saja. Mana dalam semaya ni satu rakaat ni dia ada 2 kali rakaat. Dia ada 4 kali sujud.
Kalau dalam satu rakaat tu sekali rokok, 2 kali sujud. Dalam satu rakaat. Rokok tu kan sekali. Ya. Kemudian rokok 2 kali. Rokok mula-mula turun, lepas tu rokok kali kedua selepas duduk antara 2 sujud tu. Tu tak apalah. Setengah-setengah perbuatan tu beberapa kali. Ni hak sekali dalam bentuk bacaan. Doa iftitah. Mana bacaan yang dibaca sebelum Fatihah itu. Itu sekali ya. Berapa rakaat pun semaya tu sekali tu ya baca. Lepas tu doa tasyahud akhir, doa selepas tasyahud akhir. Itulah doa berlindung daripada fitnah kehidupan, azab kubur dan fitnah dajjal itu. Aisyah kata Nabi tak pernah tinggal tu. Baca semua. Selepas tasyahud akhir, selepas tahiyat akhir, sebelum bagi salam. Kita amal ke doa. So kita ni amal tak tinggal tu. Tak apa, alhamdulillah. Kena semok lain lah pula kan. Dia pun sebutlah situ, dia kata kalau kita kira-kira semua jumlah dia 10, maka jika 2 sunnah tersebut dikumpulkan dalam salat wajib, jumlah jadi 10 kali. Sedangkan jika diterapkan dalam salat-salat sunnah yang dilakukan sehari semalam jadi 24 sunnah. Dan kalau capur semua jadi 34 lah. Banyak sehari tu. Hak tu saja pun dah berpuluh-puluh kali. 34 kali. Hak tu saja. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Tu dia panggil doa iftitah. Yang kita baca selepas takbiratul ihram, sebelum Fatihah. Kemudian baca selepas tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil haya wal mamat wa min fitnati adzabil qabr wa min fitnati masiihid dajjal. Tu hak rangka ada lagi hak panjang. Susun dia ada berbeza-beza. Tak apalah hadirat. Cuba kita tengok nombor 2 tu. Sunnah dalam semaya hak berupa perbuatan. Hak ni panjanglah ada. Kita ambil sikit-sikit gitulah hak baru ni. Tahu mana lagi tu kena klik check semula tu. Buat kedok tu. Sekali hak tu kita amal setiap kali. Nak ni amal bukan nak habis, kalau nak habis ada habis lama. Dah kita ni kalau kita baca nak habis. Kita ambil setakat tu lah dulu. Hak berupa perbuatan kita ambil semula sebab dia banyak juga sebenarnya, dan setengah-setengah tu perlu kepada sedikit huraian lah. Jadi pada hari ni kita kena semoknya hak kita baca doa iftitah tu dan juga doa selepas tasyahud akhir. Hak dia sebut dah sebelum ni tu. Muka surat 64 tu, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Hak ni lain sikit. Setengah riwayat tu tak ada sebut azab jahannam itu. Fitnah daripada kehidupan dan kematian, fitnah azab kubur dan fitnah Masiihud Dajjal. Hak ni dia ada tambahan fitnah berlindung daripada azab neraka jahannam. Gitulah hadirat, mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.